الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Pada pagi yang berkat ini, insya-Allah kita akan sentuh sedikit satu topik yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau yang cukup popular, Riyadhus Salihin, iaitu Al-Hubbu Fillah, berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, Salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 kriteria, 3 perkara. Barang siapa yang ada padanya dalam dirinya 3 perkara tadi, wajada bihinna halawatal iman, dia akan dapat merasai, mencapai kemanisan iman. Yang mana Rasulullah sebut, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahawa Allah dan Rasul itu lebih dikasihi dalam hatinya daripada selainnya. Kita boleh cek diri kita, dalam hidup kita ni siapa yang kita paling kasih. Tak perlu orang lain cek, kita cek sendiri. Dan mana pertimbangan hidup kita, kita pilih hak mana dulu? Pilih perut dulu ke pilih agama dulu? Sembang ramai orang cakap dia sayang Nabi, sayang Rasul, sayang agama. Ramai orang boleh cakap, boleh buat slogan, boleh buat macam-macam. Tapi kita boleh timbang sendiri, tuan-tuan, benar ke tidak ke kita ikut. Orang boleh tampai kat kereta, kami cinta Rasulullah. Kita boleh tampai dekat mana-mana, wall, Facebook sebagainya. Tapi setakat mana kita mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Nak banding dengan anak bini kita, nak banding dengan adik-beradik kita, nak banding kawan kita, nak banding reta bisnes kita, nak banding perjawatan kita, nak banding dengan nafsu kita, mana kita paling utama? Itu kita boleh cek. Yang kedua, yang ni kita nak sentuh, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita suka, kita kawan, kita jadi qarib dengan seseorang itu atas dasar apa? Baru semalam kami duduk bincang dalam kelas. Sekarang ni semua online lah. Persahabatan ni ada berapa jenis? Kita duduk kawan dengan seseorang ni pasal apa kita kawan? Ada orang kawan pasal sekampung. Ada orang kawan pasal satu sekolah. Ada orang kawan pasal sama etnik, kulaan, sama-sama kulaan, sama-sama cowok, dia kawan pasal satu geng. Ada orang kawan pasal sama level. Minta maaf dah, ada orang dia geng dengan Said saja. Ada orang dia geng dengan Mio je. Ada orang dia geng pasal Wan je. Ada orang geng pasal sama-sama jusa je. Pasal aku jusa, kawan aku pun jusa kat lah. Hak bukan jusa, duduk tepi lah, tak usah geng aku. Macam-macam level, macam-macam orang geng. Ya. Ada orang kawan pasal sama-sama rasa diri itu keturunan berbagai. Keturunan bangsawan ke, keturunan orang kaya-kaya ke, geng. Jadi kita boleh cek. Yang disebut sana hubbul manfa'ah. Pasal apa kita kawan dengan seorang tu? Pasal member dah kereta boleh tumpang tui.
Pasal apa kita kawan orang tu? Pasal member pangkat besar. Boleh lah minta kabel balok ke projek. Pasal apa kita kawan orang tu? Pasal orang tu famous lah, Insta famous. Zaman ni zaman gila nak glamour. Bila glamour ramai follower, ramai kawan. Bukan macam tu yang Islam suruh cari kawan. Mana? Cari kawan, kita kawan dengan dia, kita kasih kat dia pasal kerana Allah. Mana? Dihuraikan dalam hadis lain yang agak panjang, sab'atun yuzilluhumullah tahta zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang dijanjikan Allah Ta'ala melalui lidah Nabi SAW. 7 golongan yang akan dapat perlindungan di pada mahsyar besok. Dikala orang lain panah berpeluh teruk, ada 7 golongan yang mendapat perlindungan di pada mahsyar esok. Dia tak rasa teruk macam orang lain, dia rasa relax je. Siapa dia antara 7 golongan tadi? Rajulani tahabba fillah. 2 spesies manusia lelaki yang berkawan kerana Allah Ta'ala, berkasih sayang kerana Allah. Apa ciri-ciri Nabi itu pun? Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Berhimpun pun kerana Allah. Sebab kita hidup ni kita macam tu bang. Kita bertemu dan berpisah tu benda biasa. Tu daripada buat lagu kan. Lepas program ni, bertemu dan berpisah, adat manusia biasa. Ya. Sebab tu Imam Ghazali sebut dengan jelas, kasihilah siapa juga, kata Ghazali, tapi ingat satu masa kamu akan berpisah dengan dia. Memang adat kita, kita kasih anak bini. Adat kita, kita kasih kawan-kawan, adik-beradik. Adat kita, kita kasih kereta. Adat kita, ya banyaklah kita kasih. Tapi satu benda jangan lupa, kata Imam Ghazali, satu masa, satu ketika kita akan berpisah dengan dia. Lumrah. Siapa tak suka pada adik-beradik? Siapa tak suka pada reta? Siapa tak suka pada isteri, pada anak? Semua suka. Tapi Islam bagi satu pengajaran pada kita, benda tu sementara. Ada perkara yang kekal selama-lama. Apa dia? Kasih sayang kerana Allah. Sebab tu almarhum Tuan Guru dulu pesan, ya, biarlah kita buat kerja dunia ni boleh makan sampai akhirat. Kadang-kadang orang ceramah ni berjam-jam tapi tak ada kesan. Kadang-kadang orang ceramah ni pendek je tapi kesan. Itulah bergantung kepada ibarat-ibarat. Sebab tu hadis Nabi ni banyaknya tak panjang tapi kesan. Habis kenapa Tok Guru duk hurai bagi panjang? Sebab kadang-kadang kita ni tak pernah reti, tak pernah faham. Biarlah benda kerja buat dunia kita ni, kalau makan minum pun berkasih sayang ke, berkawan ke, berorganisasi ke, apa benda bala ke, biar boleh makan, boleh guna, boleh pakai sampai akhirat. Mana ropelnya Ustaz? Takkan pakai kereta sampai boleh masuk ke syurga. Dia macam Cina pula kan. Cina kan bakar kereta kotak, kau boleh bawa sampai akhirat. Sekarang ni tak tahu dia bakar apa pula, tak tahu. Dia macam-macam passion. Zaman awak dulu dia bakar duit tipu. Dan bakar kotak. Kereta kotak ada, kapal terbang pun ada. Kok roket ada pula, tak tahulah. Sebab apa? Dia ingat benda tu boleh bawa ke alam lain. Habis macam mana kereta kita boleh pergi akhirat? Macam mana anak isteri kita boleh bawa sampai akhirat?
Satu syarat dia, kita buat semua tu demi cinta kita pada Allah Ta'ala. Kita pilih isteri pun kerana Allah, kita pilih menantu pun kerana Allah. Tuan-tuan, kita pilih anak menantu ni, kak-kak boleh tengok cerita drama lah, drama Malaysia ni, pagi petang saya malam. Kita anggap orang tu hebat, orang tu berjaya pasal kereta besar, rumah besar, pangkat besar. Nak pilih anak menantu pun, yalah, itulah kriteria lah. Tengok kereta apa mari. Kalau mari nak kereta buruk macam kereta saya, reject, pikir 3-4 kali. Apa kereta cabut, cuba main parking Merc ke BMW ke, ada cakor besar, peluang harapan tu cerah. Tu saya kata tadi, kita boleh cakap lah, kita kata kita cinta Tuhan, kita kasih orang Ta'ala, tapi setakat mana dalam hidup kita, ciri utama kita nak buat kawan, ciri utama kita nak buat menantu, ciri utama kita nak buat pilih jadi saudara dia beradik, ialah berdasarkan cinta pada Allah Ta'ala. Tuan guru saya sebut kisah Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in yang cukup masyhur. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau Sa'id riwayatkan hadis, kalau hadis tu mursal sekalipun, kalau kita belajar tuan-tuan mengaji ilmu mustalah hadis, mursal ni saqata fihi sahabi, hadis yang jatuh dalam matan tu, dalam sanad tu sahabat. Maknanya hadis tu sampai kat tabi'in, kemudian tiba-tiba Rasulullah kata, macam tu. Jadi banyak ulama menolak hadis mursal, termasuk Imam kita Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kata, kalau Sa'id bin Musayyib riwayat hadis tu, aku terima, kata Imam Syafi'i. Begitu tinggi penghormatan Imam Syafi'i kepada Sa'id bin Musayyib. Nak cerita satu hari Sa'id ni, tuan-tuan, dia tengah-tengah mengajar tu, tengok anak murid dia duduk melengung, lain macam. Ni nak cerita kasih sayang kerana Allah ni, nak tengok. Sa'id ni pun tak berapa nak kaya, anak-anak murid dia pun tak apa nak kaya. Gitu-gitulah. Dia perhati anak murid dia lain macam, nampak, yalah, nampak pelik, nampak sedih, bersedih lah. Kata, apa hair kamu? Tak ada cakap Perak, tuan-tuan, cakap Arab lah. Apa hair kamu? Tuan guru kata dia, bini saya baru mati. Dema kata lah, bang, orang lelaki ni 2 minggu, kalau orang rumah mati nelih mata 2 minggu, sedih kan. Lepas 2 minggu dia berkata, ya liur meleleh. Dema kata, awak tak tahulah, orang kata, saya tak tahu. Jadi dia pun sedih. Tak apalah, kata Sa'id, kenapa tak kahwin lain? Oh, tuan-tuan, hari ni kalau sebut kahwin lain ni sensitif no. Kubur masih merah lah, ya. Ada pula kata dia tunggu 100 hari lah. Tu cerita Piramli lah, Bulabi lah. Tunggu 100 hari boleh nikah lain pula, macam-macam. Jadi kata Sa'id, kenapa tak nikah lain? Nak menikah apa tuan? Kata nak murid dia, awak ada 3 dirham je. 3 dirham ni lebih kurang RM100 kot, lebih kurang. Dirham lebih kurang berapa puluh ringgit itu. Jadi kira-kira 3 dirham tu lebih kurang duit kita dekat 100 yang tu lah kot kamu. Gitu dah duit dalam poket dia ada, nak kahwin apa? Kata. Boleh? Kata Sa'id. Apa? Kahwin dengan anak aku. Kahwin dengan anak aku, ada berapa mika dia? 3 dirham, jalan. Malam tu riwayatnya, malam tu si anak murid Sa'id ni tadi dengar pintu rumah dia kena ketuk malam. Siapa tanya? Sa'id. Kata orang ketuk pintu.
Kata anak murid dia dari riwayat tu, aku bila dengar Said dia, semua nama Said di kota Baghdad, aku fikir Said mana satu ni duk mari rumah aku malam buta ni. Aku tak terfikir pun Said bin Musayyib nak datang rumah aku malam-malam. Tok Syekh besar nak main rumah malam-malam, apa buka pintu kata anak murid dia, tengok tok guru dia Said duduk depan pintu rumah. Allah, dia kata ini mesti pasal pagi tadi ni mesti siang tadi punya cerita ni mesti dia nak bagi tahu minta maaf dah, tadi aku terlayak cakap dia bagi hang nikah dengan anak aku, nak minta maaf lah, tadi saja buat lawak bodoh ya. Jadi dia fikir macam tu, dalam kepala otak dia fikir macam tu. Takkanlah tok guru dia nak bagi kahwin anak dia dengan 3 dirham. Tapi tak dan dia nak buka mulut nak cakap tok guru dia ke tepi. Anak dara dia ada kat belakang. Ni anak aku. Malam ni juga kita akan nikah. Malam ni juga kita akan nikah. Tuan-tuan mungkin ingatlah, ustaz, anak murid anak dara Said ni mungkin gemuk kot, macam tempayan gemuk, sebab tu dia bagi murah 3 dirham. Tak comel kot. Bang, anak Said ni pernah dipinang oleh anak khalifah masa tu. Top awet paling hot masa tu, antara yang paling comel masa tu. Khalifah main Minang dia reject. Tuan-tuan, kalau anak PM main Minang, nak tuan-tuan macam nak tanya tunggu bapak lagi. Ai, mari parking Rolls Royce Mercedes 3-4 biji depan rumah, lagi mau reject lah, lagi mau cerita lah. Wartawan siap main temu ramah. Ai, macam mana dan dah dapat datuk. Tunggu lagi. Khalifah Empire Dunia main Minang anak dia reject. Pasal apa? Tak semenggah. Dia bukan nak cari dunia ni, bukan. Dia bagi kepada anak murid dia je. Dudel pula tu. Miskin pula tu. Dengan mas kahwin 3 dirham. Bila mak si anak murid tadi duduk sekali dengan mak dia, tengok tok guru anak dia bawa anak dara main kahwin, dia kata dak, wallahi, dia kata hang jangan nak menikah malam ni dengan buat gila, dia kata. Rumah berselerak macam ni nak suruh menikah malam ni juga. Tangguh. Mak dia minta tangguh. Mak anak murid dia tu minta tangguh, jangan menikah malam tu juga. Hara rumah nak menikah macam ni tak dikerja. Kalau ikut Said malam tu kau pergi nikah. Apa tuan-tuan nak sebut sini? Pada orang macam tu, dunia ni tak ada apa pada dia. Itu model saya nak sebut pada tuan-tuan hari ini. Orang yang boleh lahir generasi berkasih sayang kepada Allah ini, orang yang dunia ni bukan nombor 1 dalam jiwa dia. Nombor 1 dalam jiwa dia Allah. Tautan jiwa antara guru dengan anak murid ni, tuan-tuan, luar biasa. Bukan cerita orang lain, cerita arwah Tok Wan saya sendiri ni. Bukan nak cerita generasi saya dah, nak cerita pak saudara saya sendiri dah meninggal apa, pak saudara apa. Dia cerita masa arwah Tok Wan tu tengah sakit teruk, tunggu masa lah kata orang. Mari orang keliling dia duduk. Anak-anak dia tak kenal, anak-anak dia tak kenal lah. Dia dah pak saudara dia mari dekat abah, panggil abah. Dia kata, hang siapa? Siap tanya, hang siapa? Teriak pak saudara dia, teriak. Mana tak kenal lah, mana dah tahu dah, mana tak lama lah. Mana tu antara ciri-ciri orang nak meninggal tu, dia tak kenal lah. Tapi anak murid kanan dia main, dia kenal, siap sembah rambung ni. Apa yang saya dapat pengajaran cerita tuan-tuan? Tautan mahabbah kerana Allah ini mengatasi anak pinak punya kasih sayang.
So wujudkanlah kasih sayang kerana Allah. Ya, bila kita kasih sayang seorang tu macam tuan-tuan lah. Sebab tu kita kasihkan Nabi. Masa bila kita jumpa Nabi? Kita kasihkan para sahabat Nabi. Masa bila kita jumpa sahabat Nabi? Kita kasihkan ulama. Kerana ulama tu kita kenal pun tidak, jumpa pun tidak. Tapi pasal dia menyebarkan agama, dia menjadi orang yang mempertahankan agama. Jadi kita kok mana pun mempertahankan ulama tadi. Pasal apa? Kerana Allah. Ni kita pula tukar tambah. Betul Ustaz tu memang macam tu. Nolak macam tu. Kita tukar tambah. Bukan kita nak defend tak. Pasal apa? Pasal ada ngutuk tu kena dengan angin kita. Pasal ustaz tu bukan geng kita. Tu dia bala. Ataupun kawan tu bukan geng kita. Sen lain. Tahu sen lain. Pok lain. Kita geng kita ya. Jawa geng Jawa je, Banjak geng Banjak. Tapi mujuk Malaysia tak macam tu. Anak murid saya dia duduk di Indonesia, dia kata, ya Allah Ustaz, di Indonesia ni masalah etnik masalah sungguh. Jawa je, Banjar je. Kadang macam Rawa dengan Mendeling tu kan jauh sangat. Rawa, Mendeling, Boyan, Minang ni bukan jauh sangat, lebih kurang je pelat demo ni. Kalau kita tak reti lah, dengar lebih kurang je, macam orang Negeri Sembilan je, Eropah je nak. Tapi sebenarnya ada beza. Dia berkata tak ngam, di sana tak ngam, bergaduh lain. Mujur lah Malaysia ni dia bagus lah, tang situ dah Malaysia ni bagus lah tu. Ya, adalah sikit-sikit pertubuhan kulaan, 20-an adalah, tapi tak ada dah teruk sangat. Boleh berpersatuan, tapi kita sebagai manusia ni, Muslim secara khususnya, sama je. Baik. Apa kita punya point nak bersatu tadi? Al-mutahabbu Nabi Jalali. Satu hadis kursi yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis dalam Riyadhus Salihin juga. Di padang mahsyar besok, Tuhan seru dalam ramai-ramai tu, ainal mutahabbu Nabi Jalali. Siapa dia yang kat dunia hari itu berkasih sayang kerana aku? Mai. Bukan kasih sayang pasal projek balok. Bukan pasal satu parti saja. Bukan pasal satu sen saja. Bukan pasal satu level pangkat saja. Dia berkasih sayang kerana aku, kata orang Ta'ala. Dia tak peduli etnik apa ke, level apa ke, pasal orang tu bercakap kerana Allah, dia sokong. Dia defend mati-matian macam kita, insya-Allah. Mati-matian mempertahankan Rasulullah, mempertahankan sahabat, mempertahankan sunnah. Biar pi lah orang kata kita apa pun. Ni apa duk main masjid ramai-ramai ni? Apa dapat? Kita kata kita nak hidupkan sunnah Nabi. Sembahyang jemaah ni sunnah. Berakhlak dengan akhlak mulia ni sunnah. Walaupun di akhir zaman ni orang macam-macam perangai buat untuk jadi glamour, sanggup langgar halal haram, janji dapat megah dunia, kita tak buat. Biarlah kita biasa-biasa je, janji kita dapat rezeki yang halal. Itu antara ciri-ciri orang berkasih sayang kepada Allah Ta'ala. Mempertahankan syariat, mempertahankan sunnah Nabi, mengagungkan Islam, mendaulatkan agama. Biar pilah tak glamour pun, biar pilah tak dapat dunia pun. Itu ciri-ciri orang kasih sayang kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah orang yang rupa itu, kata Nabi SAW, Tuhan akan seru pada mahsyar. Tuan-tuan cuba bayanglah tuan-tuan dalam satu majlis kan, hari itu Sultan mari hari Khamis itu, dia boleh parking depan rumah kita. Yop, jom, jom lah, kena kota channel tu. Hei, masuk TV, yop. Masuk TV. Boleh masuk pada cangkat tu tuanku. Nak jumpa kita je. Pasal apa? Member lama sekolah dulu. Kota channel pergi kena kota jadi balun. Kamera tu dia tu zoom. Apa ni dia rapat dengan sultan tu, main lah. Oh, kita pun punya seronok dah mari dan Insta famous. Dan glamour.
Tuan-tuan bayangkan pada mahsyar besok, macam-macam orang perangai kena, macam-macam bala Tuhan bagi pada orang tertentu. Tapi kita Tuhan panggil di kalangan berbilion manusia. Tuhan boleh panggil kita. Mana dia orang-orang yang hari itu berkasih sayang kerana aku. Kita tak glamour pun masa tu kak. Di dunia ni kita tak glamour pun. Siapa pun tak kenal kita. Nampak pakai kain batik buruk je, tak megah mana pun. BOP lah kak. Biar tak glamour pun tak apa. Dunia ni orang gila nak cari glamour. Tu yang duk tukar Aizah motor merempit tu nak bagi glamour. Tu je, pepek-pepek saja je. Nak bagi lem pada orang lain. Tu ya. Dia peribahasa Arab sebut khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Hang buat pelik sikit, glamour. Cuba Tok Imam main pakai singlet jadi imam macam. Cuba try sekali lah. Tok Imam naik baca khutbah pakai singlet. Hei, dan glamour satu dunia. Gila Tok Imam pakai singlet nampak bulu ketiak kau faham. Gila. Dan glamour. Tapi kalau setakat pakai jubah je Melayu putih orang biasa, tak glamour. Tu sebab gila yang makcik-makcik pun duk menari TikTok. Tersengit-sengit pinggang pun dah sengit sebelah pun nak TikTok lagi. Pasal apa nak glamour? Tuan-tuan tak payah. Ni orang psycho. Nak makan pun nak cerita kat orang makan apa. Ya. Beli kain batik baru pun nak cerita kat orang, orang tak tahu. La ilaha illallah rasulullah. Buang-buang lah panggil. Buang. Tak apa, kita hidup kita satu je. Kita nak cari redha Tuhan, bukan redha manusia. Redha manusia ni sekejap je. Redha orang rumah kita pun sekejap je. Redha kawan-kawan kita sekejap je. Habis kenapa orang kasih sayang kepada orang Ta'ala dapat? Sebab dia cari redha Tuhan. Sanggup susah payah. Tuan-tuan dari Senggang, tuan-tuan dari Manung, tuan-tuan sanggup datang Pekan Kuala ni pasal apa? Pasal nak program. Nak buat program agama. Sanggup susah, redah hujan, redah panas. Keluar minyak motor, minyak kereta. Pasal apa? Nak hidupkan program agama. Habis tu balik pasal apa pula? Balik masing-masing apa ada hair, masing-masing ada rojo, ada anak bini sebagainya. Itu kata berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Hari ni kita boleh cek. Boleh cek. Kita kawan dengan orang tu pasal apa? Kita baik dengan seseorang tu pasal apa? Kalau semata-mata kita nak bodek dia pasal dia bos, pasal kita nak bodek pasal dia baru nak jadi MB, minta maaf lah, ini cerita politik tak habis-habis. Buang lah. Buang. Orang yang membodek, mengampu ni buang lah. Biarlah kita naik, bukan pasal bodek kita. Naik pasal kita memang ada kredibiliti untuk maju. Cukup setengah jam. Banyak lagi nak labun semua ni. SOP. InsyaAllah next time kita nak cerita apa punca yang jadi bergaduh. Jadi cerita pasal kasih sayang. Ada tadi tenang tak dan insyaAllah. Kalau sebut lagi setengah jam pula. Dan 7.30. Lagi Tok Imam kena saman 1,000 kacau. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita terpilih di kalangan orang yang berkasih sayang kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungan pada mahsyar besok. Dan yang paling kita nak tuan-tuan, satu je orang tanya kita, kenapa susah sangat, susah payah nak agama ni? Satu benda je saya selalu bagi sebut mana-mana pun, kita nakkan syafaat Rasulullah daripada mahsyar besok. Tu je. Tu je. Biarlah orang kata apa pun, kita nak syafaat Nabi. Orang lain punya teruk, kita nyongit, dia kata orang Kedah. Tahu nyongit? Nyongit, dia masuk syurga, relax. Pasal apa? Pasal dapat syafaat Nabi SAW. Pasal apa? Berkasih sayang kerana Allah, bermati-matian mempermasalahkan sunnah dan syariat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafir Rasulullah. Allahumma nabi qulubana bi hidayah kama nawtal arda bi nur syamsika rahmin walhamdulillah rabbil alamin.